guys, alright, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Hari ini sekali lagi berita panas pembongkaran daripada Lokman Adam ya, berkaitan dengan keterdesakan. Begitu terdesaknya Perikatan Nasional sehingga sanggup melakukan ataupun memberi tawaran kepada GRS ya, kepada parti yang ada di negeri Sarawak, sahabat-sahabat semua. Kenapa mereka begitu terdesak untuk menjadi kerajaan ya selepas habisnya PRU? Kita tahu seperti mana hari ini terlalu banyak pendedahan-pendedahan yang mengejutkan dilakukan di dalam kepimpinan ya, pemimpin-pemimpin utama mereka sendiri seperti Muhyiddin Yassin terpalit dengan skandal-skandal rasuah yang melibatkan jutaan ataupun ratusan juta, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini Lokman Adam membuat pendedahan besar, membongkarkan tindakan terdesak daripada Pertikaian Nasional. Wow, itu dia. Jadi apakah yang didedahkan oleh Lokman Adam ya, ini adalah tawaran sebagai jawatan Perdana Menteri untuk GPS ya, adalah real katanya. Itu adalah antara kata-kata Lokman Adam sebagai ahli MKT UMNO. Sahabat, mereka sanggup menawarkan jawatan itu demi untuk menjadi kerajaan, demi untuk mengelakkan pendedahan-pendedahan, kebobrokan, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Jadi Lokman berkata tawaran daripada Pertikaian Nasional kepada gabungan Parti Sarawak GPS untuk mendapat jawatan Perdana Menteri jika bersetuju membentuk kerajaan dengan mereka adalah real atau nyata katanya, dan pemimpin Sarawak perlu berfikir sedalam-dalamnya sebelum membuat sebarang keputusan. Ya, Lokman Adam berkata ia bukan cerita-cerita propaganda atau perang saraf saja katanya. Apa yang pernah dibongkarkan sebelum ini bukanlah hanya cerita-cerita ataupun propaganda atau perang saraf pihak yang tidak bersetuju dengan PN, tetapi hakikatnya tawaran kepada negeri Sarawak khususnya kepada GPS yang diterajui oleh Tan Sri Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Abang Haji Openg atau Abang Jos memangnya wujud dan juga nyata, kata Lokman menerusi satu kenyataan beliau dalam Facebooknya. Sebelum ini melalui siaran FB Live, Lokman pernah mendedahkan cadangan PN menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada GPS bagi membolehkan PN kembali berkuasa. Katanya tujuan tawaran tertentu bukanlah merundingkan kerajaan baharu menggantikan kerajaan perpaduan, walaupun Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sendiri terpaksa mencebaduli membantu menyelesaikan kemelut yang tidak terselesaikan antara gabungan parti sebelum ini. Baginda juga berkata, Baginda sudah bertitah dan berharap agar tiada lagi pertukaran kerajaan setidak-tidaknya semasa penggal Baginda. Keterdesakan mahu memerintah kembali yang dilihat banyak pihak adalah kerana tidak mahu menjadi kelas ke mahkamah, di samping mahu terus meyakinkan penyokong-penyokong setia mereka masing-masing menjadi mengundi di PRU yang ke-15 lepas bahawa PN masih relevan. Tambah lagi, selain itu mereka tidak mahu taikun-taikun atau kontraktor-kontraktor besar yang menaja dana mereka selama ini lari meninggalkan Perikatan Nasional. Maka kerana itulah Perdana Menteri dari Sarawak sanggup dicalonkan walaupun pimpinan negeri itu sendiri masih belum memberi apa-apa keputusan. Malah amat berhati-hati kerana takut pisang berbuah dua kali. Selain tak dan akur dengan titah seranan Baginda yang di Pertuan Agong, kata Lokman, yang menang dalam pemilihan UMNO baru-baru ini selepas digantung jawatan beberapa tahun lalu. Bagi beliau, Sarawak tentu tidak mahu perkara yang tidak diingini berlaku, akhirnya merugikan dan melemahkan Sarawak. Pertama, tentu pimpinan Sarawak tidak mahu cara rundingan ala H20 dahulu yang berbohong kononnya Barisan Nasional di Semenanjung sudah bersetuju dengan, sedangkan hanya segelintir yang menyokong Perikatan Nasional. Itu antara pembohongan besar yang dilakukan oleh Muhyiddin dan konco-konconya. Ia menatijakan Sarawak dan juga menzahirkan sokongan kepada PN sebelum menarik kembali apabila sedar dan tidak mau terjebak dengan pembohongan yang berlaku. Perkara kedua katanya, tentu pemimpin-pemimpin Sarawak tidak mahu berlaku peristiwa Ismail Sabri 2.0 di Sarawak jika Datuk F dilantik sebagai Perdana Menteri kelak, di mana insiden PN boneka di bawah kawalan PN akan berulang seperti yang terjadi kepada UMNO di Semenanjung. Ia berlaku apabila Ismail Sabri menerima tawaran PN menjadi Perdana Menteri yang rupa-rupanya mempunyai syarat-syarat tersirat yang merugikan dan melemahkan UMNO sehingga kini. Selain itu katanya, bayangkan jika PN sanggup memperlekehkan dan mengecam wakil Sarawak yang hanya menjadi messenger dan membawa hajat pemimpin-pemimpinnya.
Jika PN benar-benar ikhlas mau bekerjasama, maka gabungan itu keluar daripada Sarawak. Syarat ini diberikan demi melihat sama ada tawaran Perdana Menteri daripada PN ini dibuat ikhlas ataupun hanya mau memperlakukan GPS sama seperti UMNO yang dilakukan, yakni dilemahkan daripada dalam dengan lantikan PM Boneka seperti Ismail Sabri, kata Lokman Adam. Beliau mencadangkan agar pimpinan Sarawak perlu mengetahui dan mendengar apa yang sebenarnya berlaku ketika rundingan. Mungkin ada nama besar dan individu berpengaruh dipergunakan PN untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin Sarawak, sedangkan ia hanyalah penipuan yang tentu menggemparkan satu negara jika messenger tersebut membuat pendedahan, katanya, memberikan peringatan kepada pemimpin politik di negeri Sarawak. Wow, itu dia satu pendedahan daripada Lokman Adam. Jadi kita tidak tahu benar atau tidak, tapi inilah kenyataan terkini yang dilakukan dibuat oleh Lokman Adam, menyatakan ya pada ketika itu semasa kemulut belum berakhir, mereka PN ya Muhyiddin daripada PAS, Hadi Awang ya sanggup untuk menawarkan jawatan Perdana Menteri seperti mana yang dilakukan apabila mereka menawarkan jawatan itu kepada Ismail Sabri, dan akhirnya Perdana Menteri ketika itu hanyalah menjadi boneka. Boneka yang boleh diperkotak-katikan, yang boleh dipermainkan dan digunakan pakai sebegitu rupa. Jadi, adakah tindakan daripada GPS untuk tidak menerima itu adalah satu tindakan yang tepat, tindakan bijak dibandingkan dengan UMNO sebelum ini yang akhirnya menerima syarat jawatan Perdana Menteri itu, tetapi mereka pula berjaya diperkatik-katikan, dipermainkan, dilemahkan dari dalam ya, kerana mereka cuba untuk memancing pemimpin-pemimpin daripada UMNO itu sendiri untuk menyokong mereka, sahabat semua. Dan akhirnya parti UMNO terbahagi kepada dua, yang mana menyokong Pertikaian Nasional atau PN, yang satu lagi ini menyokong kepada originality parti UMNO itu sendiri. Jadi kita boleh nampak betapa terdesaknya mereka. Pandangan saya, sahabat-sahabat semua, mungkin anda bersetuju, adakah mereka begitu terdesak sehingga sanggup menawarkan jawatan itu kepada GPS hanya kerana mau menjadi kerajaan? Apa penyebabnya? Mungkin ya adalah karena mereka mencuba untuk menyembunyikan segala perilaku, segala penyelewengan, segala kes-kes rasuah yang hari ini telah pun terbongkar, sahabat-sahabat semua. Bukan satu, bukan dua, tetapi satu demi satu pemimpin utama mereka terbongkar segala perkara-perkara yang dilakukan, ya, rasuah, penyelewengan, meminta, menerima, dan juga meminta dana politik ya, ratusan juta dimasukkan terus kepada akaun mereka ya, apabila mereka memberikan direct projek secara tender terus ya, dan imbalannya ratusan juta dimasukkan kepada akaun mereka. Adakah ini punca yang menyebabkan mereka begitu takut untuk terbongkarnya isu-isu ini? Tapi hari ini, sahabat semua, nyata isu itu pun sedang dibicarakan ataupun sedang di dalam pendakwaan, dan pemimpin-pemimpin utama mereka, Presiden Parti Bersatu, pengerusi Pertikaian Nasional hari ini sedang dalam sedang ya didakwa. Dia bukan sedang, telah pun didakwa dengan pertuduhan-pertuduhan yang begitu mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Wow, itu dia, memang wang besar otak mereka. Jadi itu saja apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Indonesia Channel. Dan sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan seperti Walan Walauntit yang memberikan komen penuh dengan maki hamun, hasutan, fitnah dan juga tuduhan. Sepertinya mereka tidak takut dengan dosa. Itu dia. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.